Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Harap sihat-sihat semua. Okay, sihat Sihat juga. Okay. Okay, so untuk hari ini kita akan bicarakan tentang reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Tetapi untuk malam ini kita masuk part 2 lah. Okay, part 2 yang minggu lepas part 1 kan untuk penentangan Raja-Raja Melayu. Tapi untuk hari ini, malam ini kita akan bicarakan tentang penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Sebelum itu saya akan tunjukkan sikit bahan saya lah. Okay, ini bahan tahun lepas Saya ingat macam nak perbaharui balik. Okay, so hari ini penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Okay, kalau awak tengok kat buku teks, penentangan rakyat Malayan Union banyak kan? Okay, banyak kan? Okay, awak tengok kat sini ada satu, penentangan rakyat. Ada bantahan daripada Akhbar Melayu. Muka surat 102 muka surat 102. Okey, ada bantahan daripada Akhbar Melayu, bantahan Cendekiawan, okey, bantahan Persatuan Melayu, bantahan di negeri Kelantan, Kedah dan Johor mengadakan Kongres Melayu, okey, dan UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran. Okey, contohlah kalau andai kata soalan esei, soalan esei keluar, soalan tanya. Okay, saya kena type biar awak nampak sikit saya type kejap ini tunjuk sedikit lah cara-cara macam mana awak nak memperolehi skor menjawab esei yang mudah untuk murid-murid yang lemah untuk murid-murid yang lemah, murid yang pandai-pandai okey, memang saya minta dia untuk menghuraikan dan bagi contoh sekali, tapi ini untuk murid yang lemah yang tak boleh nak mengingat banyak soalan. Saya nak pergi okay. Siapa ni? Ada yang masuk Okey, kejap Okey, ni contoh soalan esei. Okey, contoh soalan esei. Bagaimanakah penentangan rakyat terhadap Malayan Union pada tahun 1946? Okey, so kalau fahamkan soalan ini, apa yang dia mahukan? Apakah kehendak soalan? Okey, sebelum awak membaca soalan, awak kena tahu topik apa. Okey, awak kena tahu topik apa dulu. Kemudian awak analisis kehendak soalan. Kalau dikatakan topik, okey, ini saya just nilai topik. Okey. Topik soalan ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Malayan Union. Ini topik dia. Okay, so kita dah tahu sekarang topik soalan ini adalah berkenaan dengan Malayan Union. Okey, manakala apakah kehendak soalan? Kehendak soalan. Okey, kehendak soalannya bagaimana? Soalannya tanya bagaimana? Okey, bagaimana ni merujuk kepada cara-cara juga. Okey, cara-cara. Okey, ataupun bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk. Sebab dia tanya penentangan rakyat ni. Okey, ini kenyataannya lah. Penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Okey, dia berkenaan dengan topik penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Tapi soalan tanya bagaimana? Okey, so bila bagaimana, dia nak cara-cara lah. Apakah cara-cara ataupun bentuk-bentuk penentangan rakyat terhadap Malayan Union.
So, biasanya soalan esei, markah maksimum untuk setiap pecahan soalan esei biasanya setiap pecahan soalan esei biasanya 8 markah. Okey, 8 markah. Tak pernah lagi soalan SPM sampai 9 ataupun 10. Tak pernah lagi Setakat ni maksimum untuk markah esei adalah 8 markah. Okay, sekejap Alright. So, apabila kita telah analisis soalan di atas, kita dah tahu topik ini berkenaan dengan Malayan Union ataupun dia nak tanya Okey. Dan kehendak soalan adalah bagaimana. So, untuk memulakan jawapan. Okey, untuk memulakan jawapan, macam mana cara awak memulakan jawapan? Awak kena ambil daripada orang kata soalan, frasa soalan tersebut. Kena ambil sedikit daripada ayat yang terdapat pada frasa soalan. Tetapi syaratnya awak semua kena buang kata soal. Buang kata soal. So kalau soalannya begini, bagaimanakah penentangan rakyat terhadap Malayan Union pada tahun 1946? Just awak buang je lah perkataan ni. Bagaimanakah ni awak jangan salin balik. Okay, awak mulakan je. Penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Iyalah. So, untuk menjawab soalan esei, untuk menjawab soalan esei, mesti memulakan dengan frasa soalan. Saya tak mahu awak terus bagi jawapan. Okey, contoh macam ni Contoh, ini calon A lah. Okey, dia terus jawab. Okey, kat situ dia terus jawab, bantahan akhbar Melayu. Okey, lepas tu dititik. Dia terjawab ni. Contohlah ni dalam kertas test PN dia menulis guna pen macam ni kan. Bantahan akhbar Melayu. Lepas tu dia terus jawab, bantahan wanita. Kan, bantahan wanita. Dia buat macam ni je. Dia hafal gitu je. Kemudian bantahan cendekiawan. Kan. Dia tak ada ayat-ayat. Ayat dia tak ada subjek dan predikat. Dia just bagi isi point saja. Okey, kalau awak buat jawapan dalam bentuk begini, ini tidak dipanggil jawapan berbentuk esei. Okey, tidak berbentuk esei. Okey, maksud esei itu mesti ada penggunaan subjek dan predikat ataupun bahasa mudahnya menggunakan ayat yang lengkap, penggunaan ayat yang lengkap. Okey. So untuk ini biasanya cikgu-cikgu menanda akan bagi separuh markah lah. Yang ni separuh markah. Kan, bantahan akhbar Melayu ada di sini. Bantahan wanita. Bantahan wanita dia tak dapat sebab ayat dia tergantung. Kan, ayat tergantung. Bantahan cendekiawan. Kan, ayatnya sebenarnya tak jelas. Ayat seolah-olah tergantung. Mungkin setengah markah tapi ada setengah cikgu memang takkan bagi markah langsung. Okey, sebab awak tidak menjawab soalan. Awak tidak memulakan dengan frasa soalan. At least kalau awak nak jawab soalan esei, mestilah awak ambil daripada frasa soalan. Inilah frasa soalannya. Penentangan rakyat terhadap Malayan Union. At least kat sini awak start dulu. Penentangan rakyat terhadap Malayan Union ialah, okey, contoh kalau saya ambil kat buku test ni, ialah melalui akhbar Melayu. Okey, melalui akhbar Melayu. Okey, titik. Simple lah. Macam tu je. Awak kena kenal kata kunci dia. Okey, maksudnya orang-orang Melayu ni, penentangan rakyat ni untuk menunjukkan orang kata cara mereka menentang Melayu ni tu bagaimana? Okey, cara mereka melalui akhbar Melayu, newspaper lah. Okey, so kat sini penentangan rakyat terhadap Melayu ni ialah melalui akhbar Melayu. Dah dapat satu markah dah, simple. Okey, ada setengah murid, cikgu banyaknya cikgu huraian-huraian ni. Okey, at least kalau nak juga awak orang kata nak hafal sikit, tambah lagi. Contohnya, kita tambahlah. Contohnya, akhbar. Kalau tengok buku teks kat situ, akhbar Utusan Melayu. Okey, kat sini dah dapat markah yang kedua. Markah yang pertama, akhbar Melayu. Okey, markah kedua, Utusan Melayu. Itu dah markah kedua dah. Okey, kita nak 8 markah je ni. Kalau awak tengok buku teks ni memang berjela-jela, memang berjela-jela. Okey.
Seterusnya kita nak masuk cara-cara penentangan rakyat yang lain. Okey, mungkin ada setengah student, setengah murid dia tak boleh hafal satu poin tu, huraian semua dia tak boleh hafal. Dia mungkin hafal poin saja. Okey, awak boleh mulakan penanda wacana untuk satu ayat ke satu ayat yang lain mesti menggunakan penanda wacana. Barulah disebut jawapan berbentuk AC. Okay. Seterusnya ataupun lebih baik macam ni lah, sebab dia tanya penentangan kan. Okay. Mau saya mana ni? Okey. Jadi tanya penentangan kan. So awak gunalah ayat depan ni penentangan. Penentangan seterusnya melalui cendekiawan. Melalui cendekiawan. Okey, kat sini dah dapat markah yang ke-3. Jelas tak? Awak kena tengok buku teks kat tepi awak tengok buku teks. Awak sambil buka buku teks muka surat 102. Okey, nombor 1 tu bantahan akhbar Melayu kan? Itu isi dia. Okey, lepas tu bagi satu contoh akhbar yang dimaksudkan tu kan? Utusan Melayu, ambil satu je, tak payah hafal banyak-banyak. Esei ni sebenarnya awak hafal sikit-sikit je. Ambil satu fakta utama, huraian satu, contoh satu, dah 3 markah dah. Tapi masalahnya kita bagi 2 je. Okey, ni contoh murid yang lemah lah. Okey, penentangan seterusnya melalui cendekiawan. Okey, kalau awak nak juga dapat markah penuh, at least ingatlah satu tokoh. Satu tokoh pun cukup lah. Okey, kalau awak tengok kat situ bantahan cendekiawan Melayu, mana yang awak paling mudah ingat nama dia? Tokoh yang mana paling senang? Yang kita selalu dengar, yang paling popular. Datuk On Jaafar. Ya, Datuk On Jaafar. Penentangan seterusnya melalui cendekiawan iaitu Datuk On Jaafar. Markah contoh ni. Ini dah markah yang ke-4. Betul je kan? Okey. Tak boleh nak cerita lagi. Kita tak boleh nak cerita lagi. Okey, ada setengah murid dia tak ingat kan, tak banyak nak ingat. So awak ingat poin-poin utama je. Okey, selain itu, okey, kita nak mulakan poin baru. Selain itu mereka ataupun rakyat tentang melalui bantahan wanita. Bantahan golongan wanita pun boleh. Okey, ni kita guna bahasa yang simple lah, bahasa mudah. Selain itu rakyat menentang melalui bantahan wanita. Ni dah markah ke berapa dah? Markah yang ke-5. Markah dah ke-5 dah. Biasanya murid ni kebanyakanlah murid-murid tingkatan 4 setakat yang saya tanda sebelum ini, kalau ujian pertama, ujian kedua, pertengahan tahun, diorang dalam satu soalan esei 8 markah tu biasanya murid dapat 3, 4 markah, 5 markah. Dia tak boleh nak dapat full mark. Okey? Sedangkan sebenarnya mudah saja untuk menguasai 8 markah tersebut. Bahkan ada yang lebih lagi. Ada juga murid yang bagi sampai berbelas-belas markah, sampai puluh markah pun ada. Dia memang kaki hafal. Ada setengah murid memang macam tu kan, dia suka menghafal. Jadi dia bagi jawapan tu berjela-jela. Tapi saya tanda dah tak sampai separuh. Suku saja daripada jawapan yang dibagi dah full mark dah sebenarnya. Okey, so begitu mudah juga untuk menjawab soalan esei. Tetapi syaratnya awak kena ulang kaji lah. Jangan langsung tak baca. Kalau awak langsung tak baca, satu markah pun tak boleh dapat. Kan? Tak tahu apa-apa kan? Okey, at least awak sentuh sedikit. Okey. Saya tambah bantahan wanita. Okey, kita ambil satu contoh bantahan wanita. Siapa contoh tokoh yang saya nak bagi ni lah, Cikgu Zahra Abdullah. Okey, iaitu Cikgu Zahra Abdullah. Sebab ada gambar dia tak ada. Okey, Cikgu Zahra Abdullah. Kita ambil yang ni lah. Ini dah markah yang ke-6 dah. Markah ke-6 dah. Okey. Satu mulakanlah balik. Penentangan seterusnya melalui Persatuan Melayu. Ni dah markah ke berapa? Markah ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ya Allah, lagi satu jawapan saja dah full mark 8 markah AC. Okey. So untuk Persatuan Melayu bagi contoh. Seterusnya melalui Persatuan Melayu iaitu kan ada setengah murid dia terus tutup kan. Boleh je. Lepas tu awak guna je ayat contohnya, boleh juga contohnya ataupun misalnya. Contohnya kat situ ada Saberkas. Boleh je lah Saberkas. Saberkas. Semua huruf besar syarat dia huruf besar sebab ini akronim Saberkas. Okey, tapi ada yang mudah juga Persatuan Melayu Johor pun senang kan. Awak orang Johor kan. Okey. Kalau awak tulis banyak-banyak pun contohnya Persatuan Melayu Johor. Persatuan Melayu Johor dan Persatuan Negeri Selangor. Okey. Untuk menjawab soalan esei, murid-murid yang memberi contoh jawapan yang banyak, contoh-contoh yang banyak, dia tetap dapat 1 markah saja. Okey, tak bermaksud cikgu akan tanda Saberkas 1 markah, Persatuan Melayu Johor markah yang lain, Persatuan Negeri Selangor markah yang lain. Tidak. Cikgu tidak akan menanda macam itulah. Okey, maksudnya untuk contoh 1 markah je. So at least awak bagi 1 je lah. Awak bagi banyak-banyak pun contoh tetap dapat 1 markah. Awak hanya membuang masa. Okey, tetapi bila awak mengulang kaji subjek sejarah, bila awak baca, bukan bermaksud yang saya kata hafal 1 cukup. Tak, saya tak suruh awak hafal 1 saja. Saya at least saya minta awak menguasai, ambil tahu semua. Kenapa saya minta awak ambil tahu juga? Sebab kadang-kala keluar soalan struktur tau. Contoh soalan struktur tanya macam mana? Okay, contoh soalan struktur tanya, senaraikan persatuan-persatuan Melayu yang bertindak untuk menentang Malayan Union. Contoh, ini contoh soalan struktur kalau saya buat contoh. Okay. Untuk soalan struktur. Okey. Senaraikan persatuan Melayu yang bertindak melakukan tentangan terhadap Malayan Union. Okey. Soalan struktur. Okey, contoh jawapan biasa. Dan biasa macam ni lah. Kan? Okay. Senaraikan persatuan Melayu yang bertindak melakukan penentangan terhadap Malayan Union. Okey, untuk format kertas peperiksaan SPM, ini memang standard dia orang lah, bukan cakap biasanya. Biasanya 1 hingga 2 markah saja dia minta. 1 hingga 2 senarai je dia minta. Tak pernah lagi minta sampai 3. Senaraikan. Okey, biasa dia nyatakan juga kat sini senaraikan 2. Okey. Okey, ini standard SPM. Biasanya minta 1 atau 2 saja. 2 lah biasanya standard 2. Okey, 2 markah kat sini kan. Kan? 2 markah. Right. Tak pernah lagi setakat ni saya jumpa 3 sampai 4. Okey, tak pernah lagi tak pernah jumpa pun. Okey, kalau ada buku-buku latihan, mana-mana buku latihan, awak kira apa? Buku-buku latihan ke awak beli kat mana-mana ke, tiba-tiba soalan struktur ada 3 sampai 4, itu tak ikut standard soalan SPM Standard soalan SPM biasanya soalan senaraikan ni ataupun nyatakan ataupun berikan biasanya minta 2 je. So awak at least kalau awak baca ni, yang perlu awak betul-betul ingat dalam otak awak kan, ingat 2 lah, 2 atau 3 lah cover kalau 1 lupa kan. Itu sebabnya. Okey, tapi kalau untuk menjawab soalan esei, contoh-contoh dia tu tak payah nak nyatakan semua, sebab awak nyatakan semua pun tetap dapat 1 markah. Okey, jelas tak setakat ni? Alamak, siapa yang masuk ni? Boleh faham tak? Faham cikgu. Boleh juga. Okey, kalau tak faham beritahu Okey, ni saya potong balik lah sebab bukan standard dia. Okay, standard memang 2 je. Okey, so kat sini antara jawapan dia apa? Contoh. Tulislah Saberkas.
Lepas tu kat sini Persatuan Melayu Johor. Okey, itulah jawapannya. Okey, dapatlah 2 markah. Okey, soalan struktur biasa mudah senanglah. Okey. Just bagi je, awak tak payah huraikan dan bagi contoh kan. Awak nyatakan saja jawapan dia. Okay, so saya sambung lagi untuk yang ini. Cukupkan markah. Okey. Okey, untuk penanda wacana untuk penulisan jawapan esei, untuk penanda wacana awak boleh guna berulang kali. Tak ada masalah. Dia tak macam bahasa Melayu lah. Okey, tidak seperti karangan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu kan korang pelbagai jenis kan penanda wacana, kena tak boleh yang sama lah. Awak guna di samping itu, selain itu, macam-macam lah kan. Okey, sehubungan itu kan. Tapi kalau sejarah ni, dia tak pentingkan benda tu. Yang penting ada cukup lah. Awak nak guna penanda wacana yang sama pun tak ada masalah. Seterusnya. Berulang-ulang pun tak apa. Okey, ada setengah murid, dia guna pertama ialah apa? Dia boleh. Yang kedua, penentangan melalui cendekiawan. Yang ketiga, penentangan melalui bantahan wanita. Boleh juga. Okey, boleh juga buat macam tu, nombor-nombor. Awak buat nombor. Yang keempat, kelima, keenam, akhir sekali. Okey, simple. Okey, untuk penulisan jawapan esei sejarah, dia tak pentingkan benda itu. Yang penting ada isi utama. Dan syarat paling penting juga ayat lengkap. Jangan guna ayat tidak lengkap. Sebab ayat tidak lengkap dianggap ayat tergantung, tidak dapat markah. Walaupun ada dalam skema jawapan yang cikgu dapat. Okey, awak tengok skema ataupun buku teks ada kan? Bantahan wanita. Awak jawab macam tu. Ada cikgu ni jawapan, awak cakap kat cikgu. Cikgu, kenapa tak dapat jawapan? Saya tulis bantahan wanita. Tapi ayat awak tak ada. Ayat awak just tulis bantahan wanita. Titik. Bantahan Persatuan Melayu. So, ayat tu tak menyampaikan kehendak soalan. Jadi, nak langkah selamat, kalau awak nak guna ayat lengkap, pastikan mulakan dengan frasa soalan. Okey. Fahamkan maksud saya, frasa soalan, awak salin lah ni ayat depan ni. Penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Inilah frasa soalan. Sebab soalan tanya penentangan. Okey. Okey, kita habiskanlah. Okey. Seterusnya. Penentangan seterusnya ialah melalui Kongres Melayu. Okey. Mana markah Kongres Melayu? Kat muka surat 105. Okey. Itu boleh tambah lagi kalau tengok kat situ, iaitu melalui Kongres Melayu tertubuhnya UMNO. Okey, ada kat situ UMNO. Kat bawah tu. Okey, kat bawah nombor 5 ni mengadakan Kongres Melayu ni yang kat bawah ni Okey, boleh tengok ada UMNO So simple je sebenarnya. Penentangan seterusnya ialah melalui Kongres Melayu, iaitu melalui Kongres Melayu tertubuhnya UMNO. Titik. Okey. Ayat saya macam pelik kan, tapi tak apalah. Yang penting kita ada isi. Kalau kita cek balik berapa markah murid ini, ni contoh jawapan lah. Penentangan rakyat terhadap Melayu ini ialah melalui Akhbar Melayu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini markah contoh kan. 7, 8. Okey, dia bagi contoh banyak sangat. Okey, cukup kan. Tak payah bagi banyak pun contoh ni. 9, 10. Murid ini menjawab ataupun memberi sehingga 10 markah, tetapi markah yang diperuntukkan soalan adalah 8 markah. So murid tu dia tak bolehlah dapat 10 markah kan, dia tetap dapat 8 markah. Okey, inilah markah murid ini 8 markah maksimum lah. Okey, ini cara menjawab soalan esei. Right? Sekejap saya nak ambil air sekejap. So tak susah sebenarnya untuk menjawab soalan esei.
Okey, kalau awak rasa cikgu banyaknya buku teks cikgu, nota banyaknya nak baca kan isi dia. Awak kena belajar dengan smart. Yang mana awak perlu tahu mana isi penting, mana isi yang tak berapa penting. Yang mana contoh yang mudah awak hafal, awak kena ingatlah sebut. Sebut kuat-kuat, cakap seorang-seorang, nanti awak akan ingat dalam minda awak lah. Okey? Sekejap Okey. Sekejap kelas. Minum dulu. Alhamdulillah. Okey, so saya sambung Harap dah tahu lah cara nak menjawab soalan esei. So kalau awak dah tahu teknik dia, sebenarnya bila awak tengok soalan-soalan, contoh-contoh soalan, awak dah tahu dah cara jawapan dia macam mana. Okey, awak kejar fakta utama dulu. Okey, main point dulu. Jangan awak nak hafal semua benda. Bukan janganlah, maksudnya kalau awak mampu silakan. Tapi kebanyakan kita tak boleh nak ingat semua perkara kan. So yang saya tunjuk sebentar tadi adalah satu cara belajar smart lah. Okay, macam mana nak menguasai semua soalan-soalan esei yang berbentuk fakta. Soalan fakta bukan soalan kebat tau. Soalan kebat tu nanti kemudian. Okay, soalan kebat tu dia ada orang kata bahasa-bahasa yang common yang biasa kita guna. Itu nanti pun saya akan ajar lah kemudian. Okay, macam mana kalau soalan hebat ni macam mana cara nak jawab. Okay, dia senang je. Ada yang orang guna rukun negara, macam-macam lah. Guna nilai-nilai murni. Okay, ayat-ayat nilai murni macam korang yang belajar moral pun ada kan. Orang kata term-term ataupun kata kunci nilai-nilai murni yang tertentu yang digunakan pun boleh juga untuk dijadikan sebagai jawapan kebat. Okay. Tapi biasa kalau saya ajar murid guna rukun negara je. Guna rukun negara pun boleh boleh dapat 8 markah je untuk menjawab jawapan kebat, soalan kebat. Okay, so untuk hari ini tadi lebih pada teknik kan. Okay, so ni saya ceritalah tentang penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Yang pertama memang kita tahu sedia maklum, rakyat menentang Malayan Union tidak menggunakan senjata. Awak kena ingat yang tu. Rakyat dalam proses penentangan rakyat terhadap Malayan Union, mereka tidak menggunakan senjata. Tetapi ada beberapa cara yang tadi kita dah tunjuk, saya pun dah tunjukkan contoh-contoh ataupun fakta-fakta utama bagaimana rakyat melakukan penentangan mereka terhadap Malayan Union. Antaranya yang pertama melalui akhbar Melayu, melalui tulisan. Okay, melalui penulisan akhbar. Okay, so akhbar Melayu yang dimaksudkan kat sini apa? Ni pernah keluar soalan objektif tau. Kan? Dia apa? Senaraikan akhbar Melayu ataupun soalan struktur lah. Senaraikan akhbar Melayu yang menggesa orang-orang Melayu supaya melakukan penentangan terhadap Malayan Union, ataupun akhbar Melayu tersebut banyak menceritakan tentang keburukan Malayan Union. So awak nak kena tahu jugalah kan. Contoh-contoh akhbar Melayu zaman itu yang menentang Malayan Union. Nanti kan tiba-tiba awak jawab
New York Times kan, dah salah New Straits tak apa, kan macam-macam lah akhbar yang zaman kini pula awak bagi. Okey, yang jawab Metro lagi, Harapan, dah salah lah. So akhbar pada zaman tersebut ialah Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara. Tapi Utusan Melayu ni memang famous lah. Okey, maksudnya daripada sejak zaman dahulu dah wujud dah akhbar Utusan Melayu. Okey, Majlis dan Warta Negara. Okey. Kemudian akhbar-akhbar ini sebenarnya menyuarakan bantahan terhadap Malayan Union yang merugikan orang-orang Melayu. Okey, senang kata akhbar ini sebenarnya mengajak orang Melayu melakukan bantahan terhadap Malayan Union dan mendedahkan sebenarnya Malayan Union itu akan merugikan orang-orang Melayu. Alright. Kemudian yang kedua, akhbar-akhbar Melayu juga menyeru orang-orang Melayu supaya mengadakan perhimpunan secara besar-besaran, okey, untuk menolak gagasan Malayan Union. Okey, maksudnya bila penduduk-penduduk tanah Melayu ataupun orang Melayu membaca surat khabar itu, akhbar itu, mereka akan rasa apa? Kan? Mereka akan rasa semangat nak menentang Malayan Union itu sangat tinggi. Kemudian dalam akhbar Melayu itu juga banyak wartawan-wartawan akhbar Melayu itu menulis bahawa orang Melayu perlu berhimpun secara beramai-ramai. Berhimpun secara ramai-ramai, berhimpun secara besar-besaran, ataupun bahasa mudah kita demonstrasi lah. Buat demonstrasi di jalanan. Okey, berhimpun menyatakan orang kata penentangan mereka terhadap Malayan Union. Okey. Kemudian akhbar Melayu juga sentiasa melaporkan perkembangan berita penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Semua cerita tentang Malayan Union lah, senang kata, melaporkan isu-isu semasa perkembangan Malayan Union, mengajak orang Melayu berhimpun, okay, kemudian mengajak orang Melayu supaya melakukan bantahan terhadap Malayan Union. Itu isi-isi yang terkandung yang diceritakan dalam akhbar Melayu. Okey, yang kedua, okey, bantahan melalui apa pula? Rakyat lawan Malayan Union. Okey, bantahan melalui daripada para cendekiawan dan tokoh-tokoh pentadbir Melayu. Tokoh pentadbir ni senang kata pemimpin lah pemimpin Melayu. Cendekiawan ni siapa? Cendekiawan ni orang golongan bijak pandai, orang-orang sarjana, scholar-scholar, maksudnya orang yang belajar lepasan universiti. Okey. So, antara pemimpin-pemimpin Melayu dan cendekiawan yang dimaksudkan ialah ada Datuk On Jaafar, Datuk Ni Ahmad Kamil, Zakbar, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, ataupun gelaran paling popular Datuk Panglima Bukit Gantang. Okey, biasanya awak guna istilah ni je lah, lebih mudah lah. Datuk Panglima Bukit Gantang. Okey, biasanya orang kenal dengan gelaran inilah. Okey, kemudian Tengku Muhammad, Wan Muhammad Yusof, Datuk Hamzah Abdullah, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yasin. So ramai kan? Lari pula. Okey. So ramai kan? Awak ingatlah 2-3 nama saja. Okey, ingatlah 2-3 nama orang-orang ataupun individu-individu daripada para cendekiawan dan tokoh pentadbir Melayu yang berusaha mengajak orang Melayu menentang Malayan Union. So, saya memang paling kenal ingat 3 ni lah. Sebab tu saya susun kat atas ni. Ini sebab nota saya susun nama yang paling popular sekali di atas lah. Datuk On Jaafar, siapa yang tak kenal kan? Datuk Ni Ahmad Kamil dan Zakbar ni selalu banyak kat dalam buku sejarah awak, asyik nama dia orang ni banyak sebut. Datuk Hamzah Abdullah pun ada juga selalu sebut. Dengan Datuk Panglima Bukit Gantang. Okey? So mereka-mereka inilah yang menggerakkan orang-orang Melayu, mengajak orang Melayu menentang Malayan Union. Mengajak, come, kan? Kita lawan Malayan Union, okey? Seterusnya, pemimpin-pemimpin wanita juga tak kurang hebatnya lah dalam menyumbangkan tenaga mereka dalam usaha menentang Malayan Union. Siapakah pemimpin-pemimpin wanita tersebut? Okey. Iaitu ni beberapa nama lah. Ada Cikgu Zaharah Abdullah. Okey, Halimatun Abdul Majid
Okey, tak silap saya Halimatul Abdul Majid ada gambar dekat buku teks awak boleh tengoklah muka surat 103 ada gambar dia Okey, kemudian Datin Putih Maria ada juga gambar dia Salihah Muhammad Ali, Zahra Tamim dan Hasnah Ishak. Mereka semua memimpin barisan hadapan menentang Malayan Union ni, pemimpin-pemimpin wanita. Okey. Okey, kemudian kat sini pula Cikgu Zahra Abdullah, Halimatul Abdul Majid dan Datin Putih Maria. Hang pula laptop aku. Sekejap Beragam lah. Okey. Okey, ni ada satu tokoh wanita, dia mengungkapkan kata-kata sedemikian ini cakap dia lah. Okey. Jika apa sekalipun terjadi, kami kaum wanita akan turut menggembleng tenaga bersama-sama kaum lelaki bagi mendapat kembali hak-hak kami. Okey, siapakah tokoh wanita yang mengucapkan kata-kata tersebut? Siapa tokoh wanita ni yang cakap perkataan ini, yang menyebut di hadapan khalayak ramai? Apa jawapan awak? Cuba awak cari. Boleh type juga. Nak sebut pun boleh. Apa jawapan? Zahra. Ya. Okey, terima kasih ni Ruben dan Lok Weshen. Jawapannya ialah Cikgu Zahra Abdullah. Okey, so awak ingatlah kalau ada keluar soalan objektif kan, contohlah mana tahu keluar soalan objektif dalam satu bentuk petikan, jika apa sekalipun terjadi, maksudnya tu Malayan Union lah yang terjadi pada mereka tu. Kami kaum wanita, mereka memang wanita kan yang cakap ni. Kami kaum wanita akan turut menggembleng tenaga bersama-sama kaum lelaki bagi mendapatkan kembali hak-hak kami. So siapa yang mengungkapkan kata-kata tersebut? Wanita ini seorang cikgu. Cikgu memang suka bercakap kan. So Cikgu Zahra Abdullah. Okay, so ingatlah Alright. Seterusnya, bantahan daripada rakyat Melayu yang ketiga. Okey, bantahan dalam bentuk bagaimana? Okey, yang ketiga adalah bantahan daripada Persatuan Melayu. Okey. Okey, zaman Malayan Union itu dibentuk. Okey, Malayan Union, awak ingat tarikh pengisytiharan mereka adalah pada 1 April Fool Malayan Union tu jatuhnya pada April Fool, 1 April tahun 46, dan orang-orang Melayu menganggap tarikh pengisytiharan Malayan Union itu sebagai hari kematian. Bahkan ketika itu mereka semua berhimpun berkabung. Diorang lilitkan kain putih kat songkok-songkok mereka. Songkok siapa tak tahu songkok kan? Songkok. Tahu lah. Songkok lah. So orang Melayu buat apa? Macam lilit lah kain putih kat sini. Macam tu. Nampak tak? Okay, so ada kain, dililit, berhimpun dan nak tunjukkan bahawa mereka sebenarnya dalam keadaan diselubungi kesedihan yang melampau. Okey, akibat apa? Sebab negara mereka, orang kata British telah memperkenalkan Malayan Union itu yang menyebabkan harga diri bangsa Melayu ketika itu punah. Okey, sebab orang Melayu tak berkuasa dan raja-raja Melayu juga turut hilang kuasa. Kalau ada kuasa sekalipun, ada mungkin sangat terhadlah kuasanya. Terhad kepada agama Islam dan adat istiadat Melayu saja. Okey, perkara-perkara berkenaan dengan pentadbiran, undang-undang, kewangan, raja-raja Melayu tidak ada kuasa. Sebab tu mereka menentang Malayan Union. Okey. Dan lagi satu, orang Melayu tak suka Malayan Union sebab apa? Sebab kerakyatan yang terlalu longgar. Kerakyatan Malayan Union tu sangat longgar sehingga menyebabkan ramai warga-warga luar boleh memohon kerakyatan Malayan Union dengan mudah kerana menggunakan prinsip jus soli. Okey, itu saya tak nak ulang lagi lah sebab itu topik minggu lepas kan. Okey, kemudian seterusnya saya sambung. Okey, kemudian ketika Persatuan Melayu ni pada zaman Malayan Union diperkenalkan,
bahawa Persatuan dan Pertubuhan Melayu telah dihidupkan semula. Kebanyakan Persatuan Melayu ataupun Pertubuhan Melayu, samalah istilah tu sama. Persatuan ke pertubuhan ke, awak nak guna istilah mana-mana pun boleh. Okey, jangan awak guna istilah parti politik. Lain lah sebab mereka belum jadi ahli parti politik lagi. Okey, so awak boleh guna dua istilah je, persatuan ataupun pertubuhan. Okey, so ketika mana Malayan Union diperkenalkan, kebanyakan Persatuan Melayu yang sebelum itu banyak dah tak aktif, kurang aktif, tak banyak orang kata aktiviti yang mereka boleh buat, tetapi automatik mereka terus tumbuh semula. Okey, kenapa? Disebabkan pengenalan Malayan Union yang menyebabkan orang Melayu bersatu padu. Orang Melayu saling bersatu padu untuk menentang, jadi persatuan-persatuan yang ada itu aktif semula, hidup semula. Okey. Kemudian Persatuan Melayu ini menghimpunkan orang Melayu dari seluruh negara, daripada selatan Tanah Melayu hingga utara Tanah Melayu, Johor hingga Perlis. Kan macam tu. Sebab orang Melayu dulu memang sebelum merdeka, orang Melayu ni tak pernah bersatu padu. Sebenarnya awak kena tahu. Orang Melayu ni dia semangat kenegerian mereka masing-masing sangat tebal dalam diri mereka. Mereka kata aku Melayu Johor, tak sama Melayu Kelantan. Macam tak nak bertegur sapa. Sebab cakap pun dialek berbeza-beza kan, dialek tak sama. Orang Pahang cakap dialek lain, orang Perak dialek lain, orang Perlis dialek lain, orang Pulau Pinang dialek lain. Melayu, dia memang Melayu, rumpun Melayu, tapi dialek cakap tak sama, jadi mereka anggap tu Melayu yang lain. Okey, itu perasaan kenegerian sangat tebal dan mereka hanya tumpahkan tak setia mereka pada sultan mereka masing-masing. Tetapi apabila Malayan Union telah diperkenalkan oleh British, maka seluruh tanah Melayu, seluruh negara lah bersatu padu automatik. Okey, tak kisahlah kau negeri mana, orang Melayu negeri mana pun, mereka bersatu padu dari setiap lapisan masyarakat untuk membantah Malayan Union. Okey. Seterusnya, pertubuhan-pertubuhan Melayu juga menganjurkan rapat umum. Ini pun keyword juga ni. Keyword yang boleh dapat markah. Rapat umum. Untuk membantah tindakan McMichael dalam usahanya mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu bagi tanda setuju terima Malayan Union. Okey. Sebenarnya orang-orang Melayu, pemimpin Melayu, mereka sudah mengetahui bahawa sebenarnya Sir Harold McMichael, ingat lagi tak Harold McMichael minggu lepas saya ajar, okey, apa kaedah yang mereka gunakan untuk dapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu? Kan dia guna kaedah desakan, ugutan, kan, paksaan, macam-macam cara lah mereka gunakan untuk memastikan Raja-Raja Melayu menandatangani perjanjian Malayan Union. So apabila mereka mengetahui, mereka menganjurkan satu rapat umum. Okey, satu rapat umum untuk membantah tindakan McMichael. Okey. McMichael ni maksudnya image dia dah terlalu buruk di mata-mata pemimpin tempatan ketika itu. Image McMichael tu sangat buruk. Selalu mendapat kejian, makian, hinaan. Macam tu lah. Okey, kemudian persatuan-persatuan Melayu. Okey, antara persatuan-persatuan yang Melayu yang menentang ini siapa? Banyak kat sini antaranya Saberkas. Okay, Saberkas tu penuh dia syarikat bekerjasama Amsaiburi. Okay, tapi biasanya kita ingat yang ni je lah tak payah nak ingat panjang-panjang Saberkas saja Kemudian Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Johor, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Perak dan Persatuan Melayu Kedah. Persatuan-persatuan ini semua yang orang kata menghimpunkan orang-orang Melayu dalam usaha menentang Malayan Union, dan mereka juga menganjurkan rapat umum. Ini pun keyword lah, menghimpunkan orang Melayu. Menghimpunkan orang Melayu. Persatuan-persatuan dihidupkan semula. Seterusnya, kita masuk poin keempat. Apakah bentuk yang lain penentangan rakyat? Okey, kita masih lagi
bawah topik penentangan rakyat terhadap Malayan Union awak kena, jangan awak faham cerita yang lain pula. Okey, sebab kita masih di bawah topik penentangan rakyat terhadap Malayan Union, bukannya penentangan raja raja yang minggu lepas. Okey, so penentangan rakyat terhadap Malayan Union yang keempat, rakyat buat apa? Rakyat mengadakan Kongres Melayu. Ingatlah keyword ini, Kongres Melayu, Kongres Kongres ni senang kata macam satu persidangan macam tu lah mesyuarat satu pertemuan pertemuan antara persatuan-persatuan berhimpun berbincang, itulah namanya Kongres. Okay, so mereka mengadakan Kongres Melayu bagi menunjukkan bantahan mereka terhadap Malayan Union. Okay, so ceritanya kat sini ialah Kongres kat muka surat 105 So Za'ba, Za'ba ni tokoh penting orang Melayu zaman dahulu. Za'ba ni golongan cendekiawan, golongan pendeta orang Melayu. Orang bijak pandai lah Za'ba ni golongan bijak pandai. Dia bukan ahli politik apa. Za'ba bertemu Datuk On Jaafar. Okey, siapa yang tak kenal Datuk On Jaafar kan? Okey, bertemu dengan Datuk On Jaafar, Datuk Panglima Bukit Gantang dan Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman di Kedah. Okey, kat Kedah dia orang jumpa. Za'ba jumpa Datuk Jaafar, Datuk Panglima Bukit Gantang, Tunku Abdul Rahman di Kedah. Okey, so pertemuan tersebut mahu menubuhkan badan induk iaitu UMNO. Pertemuan mereka ni akhirnya menghasilkan satu gabungan yang gabungan badan induk namanya UMNO, United Malay National Organisation. Okey, untuk menentang Malayan Union secara tersusun. So, ini UMNO awak kena alert soalan objektif pernah keluar Ini contoh soalan soalan saya lah. Kalau saya tanya awak, jadi awak kena ingatlah jawapannya. Okay, contoh soalan dia berbentuk begini mengapakah UMNO terbentuk? Contohlah soalan simple ni mengapakah UMNO terbentuk? Okey, pada tahun 1940-an. Okey. So awak kena ingat jawapannya simple saja. Jawapan utama kenapa UMNO terbentuk ataupun tertubuh, jawapan yang paling utama tau, bukan jawapan-jawapan lain menjaga kebajikan orang Melayu, bukan yang itu. Jawapan yang paling utama kenapa UMNO itu tertubuh, terbentuk. Jawapannya ialah menentang Malayan Union. Boleh ingat tak? Menentang Malayan Union. Itu punca kenapa UMNO ditubuhkan, bukannya yang lain-lain. Ada jawapan ABCD tu, saya dapati ada soalan objektif tu keluar. Jadi calon-calon ni banyak jawab UMNO tertubuh kerana untuk menjaga perpaduan orang Melayu. Ataupun B, menjaga kebajikan orang Melayu. C, menentang penubuhan UMNO. D, menjaga agama Islam. So apakah jawapannya? Jawapan paling tepat, alasan kenapa UMNO ditubuhkan untuk menentang Malayan Union. Yang jawapan-jawapan lain tu kemudian. Memang betul yang lain tu sebut. Menjaga perpaduan orang Melayu, menjaga kebajikan orang Melayu, itu betul. Tetapi saya nak yang faktor utama sekali. Kenapa ia terbentuk ni, UMNO terbentuk. So jawapan yang pertama ialah menentang UMNO, menentang Malayan Union. Okay, so harap awak ingat seterusnya. Kongres Melayu ada, saya pecahkan kepada dua bahagian. Okey, Kongres Melayu kat sini saya pecahkan kepada dua bahagian. Mereka mengadakan Kongres Melayu kat mana? Okey, satu kat KL Satu Kongres Melayu ni kat KL, Kuala Lumpur. Satu lagi Kongres kat Johor Bahru, JB. Okey. Okey, Kongres Melayu yang kat Kuala Lumpur ni kat bangunan, satu bangunan apa? Bangunan ni sangat popular, okey. Nama bangunannya ialah Bangunan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Okey, ini tempat Kongres Melayu yang awal diadakan oleh Pertubuhan Persatuan Melayu yang berhimpun bagi menentang Malayan Union. Okey, so kat sini huraian dia. Pemimpin dan cendekiawan Melayu pada peringkat negeri bersetuju untuk menubuhkan Kongres Melayu yang diadakan di bangunan apa? Ni apa awak nak tulis ni? Awak ulang balik ayat ni. Bangunan, saya tulislah kat sini. Kelab Sultan
Sulaiman. Bangunan Kelab Sultan, sebab ramai murid tak boleh nak hafal kan, jadi so kena alert lah. Bangunan Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur. Awak tak tulis Kampung Baru pun tak apa. Yang penting ni bangunan Kelab Sultan Sulaiman. Ada juga yang tulis Kongres Melayu diadakan di Kampung Baru Kuala Lumpur pun boleh. Tapi kalau awak tulis Kongres Melayu yang diadakan di Kuala Lumpur saja, saya 50-50 jawapan ni. Adakah jawapan ini diterima atau tidak? So nak langkah selamat, at least ada perkataan bangunan Kelab Sultan Sulaiman ataupun Kampung Baru KL. Okey. Sebab ni tempat bersejarah, tempat banyak cerita sejarah daripada bangunan Kelab Sultan Sulaiman itu. Okey. Kemudian fakta seterusnya. Okey, apabila mereka pemimpin dan cendekiawan Melayu semua berkumpul kat sana, kumpul kat bangunan Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru KL ni, okey. Dan terdapat 41 buah pertubuhan Melayu. Okey, awak nak tulis Persatuan Melayu pun tak apa, boleh Pertubuhan dengan persatuan tu sama maksud Okey, ada 41 buah. Lihat 41 ni. Okey. 41 buah pertubuhan Melayu menghantar wakil masing-masing untuk menghadiri kongres ini. Tak kisahlah daripada Persatuan Melayu negeri mana sekalipun datang beramai-ramai, dihantar satu wakil lah untuk setiap persatuan itu. Hantar ke bangunan Kelab Sultan Sulaiman bagi berbincang bagaimana kita nak menggerakkan orang Melayu dalam usaha menentang Malayan Union. Okey, ahli-ahli kongres ini termasuk siapa? Ahli-ahli kongres ini termasuklah orang-orang politik, boleh sebut je tokoh-tokoh politik, pemimpin politik, ahli-ahli perniagaan, businessman dan ahli-ahli ekonomi. So orang-orang, bukan orang-orang biasa yang mereka yang berkumpul, yang berhimpun kat bangunan Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru KL ini bukannya orang biasa-biasa. Mereka adalah orang-orang politik, tokoh-tokoh politik, ahli-ahli perniagaan, businessman, orang-orang kaya. Okey, kemudian ahli-ahli ekonomi. So bukan orang-orang biasa nak lawan British nak lawan Malayan Union. Okey. So daripada kongres tersebut, daripada kongres kat bangunan Kelab Sultan Sulaiman ini, kat KL ini, maka mereka bersetuju untuk menubuhkan UMNO. Okey, yang masa ni berbincang kan, baru peringkat berbincang. Masa pertemuan Zakbar dengan Datuk Onn Jaafar, Datuk Panglima Bukit Gantang dan Tun Abdul Rahman kat Kedah ni, peringkat berbincang, mereka nak cadangkan wujudkan sebuah parti nama UMNO. Tapi bila pergi kat Kongres Melayu, kumpul ramai-ramai 41 persatuan Melayu, okey, dan mereka akhirnya bersetuju. Akhir perbincangan mereka setuju untuk menubuhkan UMNO. Okey. So, menjawablah soalan saya tadi, kenapa UMNO ditubuhkan? UMNO ditubuhkan pada ketika itu untuk menentang, membantah Malayan Union. Alright. Tapi UMNO selepas itu terus jadi parti politik yang berkuasa lah selepas itu. Okey. Okey, boleh? Boleh je. Okey. Seterusnya, yang tadi Kongres Melayu kat KL yang ni Kongres Melayu kat KL. Okey, kemudian kita nak tahu pula Kongres Melayu kat JB pula, Johor Bahru. Okey. Kat Johor Bahru ni, Kongres Melayu turut diadakan di, saya tulis je lah kat sini Istana Johor. Istana Johor. Dan tertubuhnya UMNO di Istana Johor juga. Okey, kat UMNO pun ada Johor Sebab tu orang kata Johor ni kubu kuat UMNO zaman masa Barisan Nasional kan, selalu kita dengar istilah Johor merupakan kubu kuat UMNO. So sebabnya pengaruh UMNO sangat kuat di Johor ketika itu. Okay, pada 11 Mei 1946. Tujuan UMNO ditubuhkan untuk apa? Saya dah sebut banyak kali, membantah pengenalan Malayan Union. Okay, apakah tujuan lain? Ini tujuan utama Tujuan lain, memajukan orang Melayu dan menjaga perpaduan orang Melayu. Perpaduan dan memajukan. Okay. Ini sedikit info pengetahuan saya pun ada sebut juga tadi kan. Okey, hari lahirnya Malayan Union itu, Malayan Union tarikhnya pada 1 April 1946, April Fool.
So dianggap sebagai hari kematian. Ini gelaran bagi orang kata peristiwa pengenalan UMNO di negara UMNO pula Malayan Union di negara kita adalah dianggap hari kematian. Apa yang mereka buat? Nak tunjukkan seolah-olah Malayan Union hari kematian. Orang Melayu berhimpun, berkumpul memakai kain putih yang dililit pada songkok sebagai tanda berkabung. Saya pun dah tunjuk tadi kan macam ni kan, benda kan semua. Okey. Tanda berkabung. Okey. Kalau macam setengah budaya barat budaya orang barat, bahkan budaya tempat kita pun ada juga kalau ada kematian keluarga misalnya kan, kita tunjukkan cara berkabung bagaimana. Okey. Macam orang Islam saya rasa tak sangatlah, macam ada setengah orang Sabah kan, Sarawak, dia akan memakai kata pakaian serba hitam, berkumpul dengan keluarga apa semua, mereka memakai pakaian hitam menunjukkan tanda berkabungnya mereka semua untuk menghormati kata waris mereka yang meninggal dunia. Okay. Okay, yang kelima, apakah cara ataupun bentuk bantahan rakyat, people bukan raja bantahan rakyat terhadap Malayan Union, iaitu UMNO. Sebab UMNO dah tertubuh selepas kongres kat bangunan Kelab Sultan Sulaiman, UMNO dah tertubuh. Kat Johor pun tertubuh juga UMNO di Johor. So bila UMNO dah tertubuh, UMNO ni memainkan peranan sangat penting dalam memimpin rakyat untuk menentang Malayan Union. So ingatlah poin utama, UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran. Sebab pengaruh UMNO dah kuat kan daripada himpunan 41 pertubuhan Melayu kan. Okey, kemudian kat sini dia nak cerita UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran di beberapa tempat bagi menentang Malayan Union. Okey, bantahan besar-besaran ini berlaku ketika ahli parlimen British datang ahli parlimen British daripada Britain datang ke negara kita membuat tinjauan nak tengok keadaan rakyat, adakah rakyat suka dengan Malayan Union ataupun tidak. Tapi bila ahli parlimen British datang ke Tanah Melayu, mereka melihat sebenarnya rakyat penduduk Tanah Melayu menentang idea mereka. Okey, menentang itu yang tinjauan yang mereka dapat lihatlah di Tanah Melayu. Siapakah ahli parlimen British tersebut? Nama ni pun sangat popular nama dia. Okay, nama mereka ialah David Rhys-William. Boleh juga awak guna nama pendek je nak senang hafal, Rhys-William je pun boleh. Kalau sebut Rhys je, saya rasa cikgu awak tak akan bagi betul. Okay, William saja pun salah. At least Rhys-William awak sebut. Dan LD Gammons pun boleh sebut Gammons saja. Alright. So dua ahli parlimen British itu datang ke Tanah Melayu untuk membuat tinjauan, survey. Okay, buat survey, buat pemerhatian, nak buat report adakah orang Melayu bersetuju dengan Malayu ni atau tidak. Daripada Britain datang kan ahli parlimen British. Tapi akhirnya mereka melihat banyak penentangan rupanya. Okay, so apakah laporan yang mereka buat? Laporan tu mereka buat, datang ke Tanah Melayu buat report, laporan, mereka hantar ke pejabat tanah jajahan kat sana, London, British. Okay. So mereka mendapati bahawa Sultan yang tanda tangan perjanjian Malayan Union itu tidak menyedari akibat daripada menandatangani perjanjian tersebut. Itu hasil laporan siapa? Laporan daripada ahli parlimen British. Okay. Yang dibuat oleh Rhys-William dan Gammons. Okay, ini isi laporan diorang lah. Okay, mereka buat laporan kepada pejabat tanah jajahan kat London bahawa mereka mendapati sebenarnya Sultan tu tanda tangan perjanjian Malayan Union itu mereka sendiri tak tahu. Tak tahu dan tidak sedar akibat daripada menandatangani perjanjian tersebut. Dan akhirnya mereka berdua ni ahli parlimen British lah Rhys-William dan Gammon ni, mereka berdua menyokong cadangan Raja-Raja Melayu terhadap pembentukan Persekutuan Tanah Melayu bagi menggantikan Malayan Union. Okey, MU tu saya short form je kat exam, kertas paper exam jangan tulis MU nanti salah lah. Nanti cikgu ingat Manchester United.
Alhamdulillah. Okey. Jelas tak setakat ni? Jelas cikgu. Kalau tak faham tanya je tau. Jangan segan-segan. Tanya berkenaan dengan pelajaran lah. Jangan awak tanya benda-benda lain kan. Kalau nak tanya benda lain boleh. Tapi yang saya ada jawapan lah. Okey. Okey, tinggal berapa orang ni? 9 orang. Masih bertahan. Yang lain dah tak bertahan dah. Okey. Tak apalah, kelas ni pun saya tak paksa kan. Siapa yang ada lah. Sebab kelas ni pun saya akan rekod. Okey. PDPR kali ni saya akan rekod. Yang terlepas tu boleh tengok. Okey, ni antara tempat-tempat yang UMNO menganjurkan bantahan ni ada banyak tempat lah sebenarnya. Yang ni awak boleh tengok kat buku teks juga ada. Okey. Kat muka surat 106 106. Awak boleh tengok lah. Okey, ni saya tak nak sebut lah Awak boleh tengok Okey, kemudian bantahan seterusnya mereka buat bantahan di Johor, di Kedah dan Kelantan. Okey, ni 3 negeri ni penentangan besar-besaran berlaku penentangan besar-besaran orang Melayu terhadap Malayan Union berlaku di negeri Johor, Kedah dan Kelantan. Negeri-negeri lain pun ada, tapi yang kira paling besar kat sinilah Johor, Kedah dan Kelantan. JKK, Jabatan Kerja Raya Johor, Kedah, Kelantan. Okey. So bantahan di Johor dipimpin oleh Dato' On Jaafar. Okey. Seramai berapa orang? 20,000 orang Melayu berkumpul di Batu Pahat. Okey. Ingat keyword penting lah. Ingat keyword penting je. Okey. Bantahan di Johor dipimpin oleh Dato' On Jaafar. Ada 20,000 orang Melayu berkumpul di Batu Pahat. 20,000 tu ramai sekolah awak pun jumlah murid pun baru 2,000 lebih. 2,000 berapa Yang ini 20,000. So berganda-ganda jumlahnya yang berkumpul tu. Di Batu Pahat. Pernah pergi Batu Pahat? Saya pun orang Batu Pahat. Dan Batu Pahat Muar, saya sempadan. Okey. Mana saya pergi ni? Okey. Kemudian bantahan juga wujud di Kedah, bantahan terhadap Melayu ni di Kedah. Okey. Siapa yang anjurkan? Siapa yang buat? Ni ada Saberkas, Persatuan Melayu Kedah. Senang ingat kan? Okey, kalau kat sini bantahan Johor, ada Persatuan Melayu Johor, senang ingat kan? Okey. Tapi kalau Dato' On Jaafar dia memimpin pergerakan Melayu Semenanjung Johor So alert dah. Kemudian di Kedah ada Saberkas, Persatuan Melayu Kedah. Okey. Kesatuan Ulama Kedah pun ada. Kedah pun ada ulama, seorang-orang agama Okey. Ribuan orang. Dia sebut ribuan je. Dia tak sebut berapa angka, 10,000 ke, 20,000 ke, 30,000 ke. Ini kat buku test Awak nak tahu jumlah angka tepat memang kena buat kajian mendalam Tapi kita follow je buku teks. Okay, dia just sebut ribuan Melayu Kedah berkumpul dan berarak di Alustar. Okey, Alustar ni ibu negeri Kedah. Okey, kalau kat Johor, kita sangkakan mereka berkumpul di Johor Bahru. Tapi tak disebut Johor Bahru, mereka sebut Batu Pahat. Kenapa Batu Pahat? Sebab Dato' On Jaafar adalah orang Batu Pahat. Dato' On Jaafar bukan orang asal Johor Bahru. Okey, dia pegawai daerah Batu Pahat. So, logiknya Dato' On Jaafar memimpin orang Melayu Batu Pahat berkumpul. Okey, 20,000 orang So untuk Kedah, ribuan orang Melayu kumpul di Alustar Kedah. Alustar itu dialek dia orang Alustar. Dia orang tak sebut Alustar. Dia sebut Alustar. Kan kalau disebut macam ada kawan saya, member saya orang Kedah kan. Putra, cuba kau sebut ular melingkar atas pagar. Cuba kau sebut ular melingkar atas pagar Ular melingkar atas pagar. Tapi kalau dia orang tak sebut macam tu. Dia orang dialek dia orang ular melingkar atas pagar. Kan dah lain dialek dia orang dah lain. Ular melingkar atas pagar. Mana tak, saya pun tak apa nak pandai sangat. Tu orang Kedah punya cakap lain. Okey. Kemudian siapakah individu-individu di Kedah yang mengkritik keras penentangan Melayu Union ini? Mengkritik kandungan kertas putih 6274. Iaitu namanya Tuan Haji Hussein Cik Dol, Senu Abdul Rahman. Ada dua orang Tuan Haji Hussein Cik Dol dan Senu Abdul Rahman. Okey, mengkritik keras
kandungan kertas putih. Okey, kandungan kertas putih ni isi kandungan lah. Isi kandungan Malayan Union. Okey. Dan bantahan di Kelantan juga wujud. Okey. Iaitu ada 10,000 orang Melayu yang berhimpun. Okey, kalau Batu Pahat ada 20,000. Kedah ada ribuan saja. Okey, di Kelantan 10,000 Melayu Kelantan berhimpun di Kota Baru. Kenapa Kota Baru? Sebab Kota Baru merupakan ibu negeri Kelantan. Kalau Alustar, ibu negeri Kedah. Kalau kat Johor, dia tak sebut kat Johor Baru pula. Dia kat Batu Pahat. Sebab Datuk Onn Jaafar yang memimpin. Datuk Onn Jaafar orang Batu Pahat. Okey. 10,000 orang Melayu berhimpun di Kota Baru Kelantan. Semasa Mat Michael berusaha untuk mendapatkan tanda tangan Sultan Kelantan. Tanda tangan Sultan dia orang lah. Okey. So, habis. Okey. Ini topik 4.4. Dah habis. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada Kita ada. Okey, awak boleh ulang gaji buku teks dan awak pastikan main highlight Tapi buku teks awak pinjam kan? Better awak beli je lah. Awak tak rugi kalau awak beli buku teks kat Shopee Tak rugi. Kenapa awak tak rugi? Sebab tahun depan awak perlu ada buku teks juga. Perlu ada buku teks juga. Sebab soalan SPM semua rujuk daripada buku teks. Awak jangan ada buku rujukan lain dulu, itu abaikan dulu. Yang penting buku teks dulu. Okey? Lepas tu awak baca, cari isi-isi penting. Teks. Kalau sejarah tingkatan 5 kalau awak nak beli pun tahun depan, sebab kita nak main highlight kan. Murid cemerlang, dia memang beli tau. Okey, murid cemerlang nak A+, dia akan beli buku teks. Lepas tu dia highlight tau. Buku-buku dia highlight kan. So boleh conteng-conteng kan. Fakta-fakta utama awak boleh tulis besar-besar kat mana-mana sudut kan. Boleh tampal stick note. Kalau buku pinjam awak tak boleh nak conteng-conteng kan. So belilah buku teks dia tampak ni tak rugi pun. Sebab tahun depan pun awak pakai juga. Okey. Awak akan ulang kaji balik form 4 punya topik. Okey. Ada soalan Tak ada Okey, kalau tak ada kita berakhir di sini. Okey, untuk topik penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okay, thank you Zarik, thank you Chazio. Okay, semua.